Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqadatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir alaika yassir wa tammim bil khair. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Aizuddin bin Kamaruzaman kerana sudi bersama-sama dengan kami Gemenur Iman dalam kuliah 2 hari ini dengan kitab Ensiklopedia Perang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada tim pengurusan Gemenur Iman yang dipimpin oleh pengurusi Hajar Rosniati binti Mansur. Jadi bagi memberkati kuliah kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, adik keluarga kita serta muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Moga dengan istiqamahnya kita duduk dalam halaqah ilmu ini, Allah kurniakan kerahmatan, Allah kurniakan keberkatan, Allah tingkatkan iman. Tanpa membuang masa lagi, saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadil Ustaz. Tafadhal mashkura. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala di atas pertemuan kita pada pagi ini. Masih lagi Allah Taala nak memberikan kita kebaikan-kebaikan dengan cara Allah memilih kita untuk duduk di dalam majlis-majlis ilmu. Semoga Allah Taala teruslah melimpahkan kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Minta maaf, insya-Allah. Baik, insya-Allah untuk pagi ini kita akan sambung lagi sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, merupakan perang akhir bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu perang Tabuk. Ini perang akhir bagi Nabi. Maksudnya perang yang terakhir Nabi hadir sebagai ketua panglima perang. Lepas perang Tabuk ni Nabi dah tak keluar dah. Melainkan Nabi hanya menghantar sariah-sariah peperangan-peperangan yang dipimpin oleh para sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Baik, jadinya perang ni namanya perang Tabuk. Perbincangan kita yang lalu, perang ni adalah perang Tabuk. Kenapa berlakunya perang Tabuk? Punca berlakunya peperangan Tabuk ni adalah bermula daripada kematian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni telah menghantar ada seorang utusan sahabat Nabi selepas perjanjian Hudaibiyah. Kalau ingat lagi, lepas perjanjian Hudaibiyah, muka surat 228. Lepas baginda Nabi SAW mengikat perjanjian Hudaibiyah, Nabi pun ada gencatan senjata dengan orang Mekah kan. Lepas dah tidak ada gangguan daripada orang Mekah kerana perjanjian Hudaibiyah, maka Nabi SAW teruskan lagi misi dakwah Nabi dengan cara menghantar surat-surat dakwah di sekeliling kerajaan-kerajaan sekitar Madinah. Paling jauh Nabi hantar sampai ke Parsi, Nabi hantar ke Syam, Nabi hantar ke Mesir dan sebagainya. Jadi utusan yang Nabi hantar untuk hantar surat dakwah ni kepada Raja Syam, iaitu Raja Heraklius tu, utusan itu telah dibunuh oleh seorang gubernur. Gubernur yang duduk di bawah wilayah Syam. Heraklius dia tak tolak dakwah Nabi ni. Bahkan dia percaya itu adalah Rasul. Tapi kerana dia takut kehilangan tahta dia, maka dia tak nak beriman kepada Allah dan Rasul. Tapi ceritanya jadi buruk sebab utusan Nabi SAW itu telah dibunuh oleh seorang gubernur yang duduk di Balqa. Ni satu daerah di bawah wilayah Syam. Kira macam menteri besar lah
sekutu kepada Syam ni. Dia telah bunuh utusan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana utusan tu dibunuh, maka tercetuslah peperangan. Iaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menghantar Zaid bin Harisah di dalam peperangan Mu'tah. Kalau ingat cerita perang Mu'tah, itulah peperangan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam nak tunjukkan kepada orang Syam ni tak boleh merendah-rendahkan orang-orang Islam, apatah lagi orang-orang Arab pada zaman tersebut. Dan selepas peperangan Mu'tah ni, yang kita tahu Khalid Al-Walid telah berjaya membawa pulang tentera-tentera Islam dengan helah yang paling terbaiklah, taktikal lah pada zaman tu. Jadinya yang menjadi sebab berlakunya perang Tabuk ni adalah kerana kesan daripada peperangan Mu'tah. Pada peperangan Mu'tah tu ada dua dia punya, kita kata, hasil selepas peperangan. Pertama, orang Arab mula rasa gerun dengan kekuatan tentera Islam. Sebab apa? Sebab orang Islam keluar daripada kota Madinah dalam keadaan berani dan mereka berhadapan dengan tentera gergasi pada zaman itulah, iaitu tentera Rom. Yang itu menyebabkan orang Arab sekitar Madinah ni rasa respect dengan tentera-tentera Islam. Okay? Nampaklah berwibawanya tentera-tentera Islam ni sebab berani keluar bertempur dengan tentera-tentera Syam. Dan mereka pula pulang dalam keadaan selamat. Pulang dalam keadaan selamat. Ada taktikal. Yang kedua pula, bagi orang Rom pula, tentera-tentera Rom, dia adalah satu perkara yang paling membimbangkan dan mengaibkan. Paling membimbangkan. Walaupun kita kata peperangan tu tak meletus secara besar-besaran, tetapi dari sudut image tu memberi kesan pada Rom. Sebab apa? Rom mula rasa bimbang. Dia takut wilayah-wilayah Arab mula menghormati tentera Islam, iaitu orang Arab zaman tu. Maka takut orang Arab yang duduk di bawah wilayah Syam akan berpaling tadah. Kita sebut sebagai revolusi Arab lah. Takut pemimpin-pemimpin Arab yang duduk di bawah wilayah Syam akan duduk bawah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka akan buat serangan kepada kerajaan Rom. Yang ini yang paling mereka bimbangkan. Jadi sebab mereka nak jaga aib dia nak jaga maruah dia, iaitu orang Rom ni, maka tercetuslah perang Tabuk. Sebab itu perancangan perang Tabuk ni adalah lebih kurang setahun setengah selepas peristiwa peperangan Mu'tah. Okey, terima kasih Bonda Amira ya. Al-Haris bin Umair Al-Azdi ni utusan baginda Nabi SAW. Itu punca awal dia. Dia rentetan kepada rentetan lah. Pendek cerita, perang Hunain ini adalah perang yang dicetuskan oleh orang Syam, Maharaja Heraklius, untuk menyerang Nabi SAW kerana tak puas hatilah. Dan dia nak jaga maruah dia. Sebab orang Arab mula menghormati kerajaan Islam. Okay? Saya nak bayangkan, contohlah saya orang luar. Duduk dekat satu wilayah ni orang tempatan. Saya orang luar. Orang tempatan ni duduk bawah saya. Tiba-tiba datang seorang hero daripada orang tempatan. Dan hero tu menang pula dengan saya. Dia menang. Sudah tentulah orang tempatan akan lebih berpihak kepada hero yang baru ni. Orang tempatan tu berbanding daripada saya. Sebab saya orang ni orang luar. Jadi Quraisy nampak bibit-bibit tu ada. Jadi sebab itu dia buat serangan pada Nabi pada perang Hunain ni adalah untuk mencetuskan kekalahan kepada tentera Islam lah. Nak tunjukkan tentera Rom ini adalah tentera yang kuat. Itu punca awal dia lah berlakunya peperangan. Okey, baik. Dan perbincangan kita pada kesempatan yang lalu iaitu kita bagi tahu tentera Rom, tentera Tabuk ni dikenali sebagai Jaishul Usrah. Tentera yang mengalami kesukaran demi kesukaran. Ada 5 kesukaran yang dihadapi oleh tentera-tentera Nabi. Pertama, iaitu jarak perjalanan yang paling jauh, sejauh 700 km. Pergi balik tu 700 km, jauh lah, perjalanan yang sangat jauh. Kedua, iaitu mereka akan hadapi tentera Rom yang paling terkuat pada era tu. Mereka tu adalah tentera yang memang komplit, sempurna, memang terlatih, yang bekerja sebagai tentera. Orang Madinah, mereka ni adalah peniaga, terdiri daripada tukang kebun. Tiba bila kata seruan jihad, mereka sarung baju pakaian tentera, pergi jihad. Tapi tentera Rom tak. Dia memang bekerja sebagai tentera, terlatih dengan kelengkapan perang yang sangat sempurna. Jadi itu adalah kesusahan yang kedua. Ketiga, iaitu musim panas. Musim panas, musim yang terlalu panas pada zaman tersebutlah. Cecah
suhu yang paling panas. Keempat, mereka kekurangan makanan. Di dalam perjalanan tu sampai pecah-pecah kaki dan mulut mereka. Terpaksa ambil kain, ikat kerana pecah-pecah lah tapak kaki dan juga mulut dia. Kering, terlalu kering. Dan yang kelimanya, iaitu mereka bukan sekadar menghadapi kesukaran dalam peperangan, tapi juga kesukaran selepas perang. Sebabnya, selepas perang, mereka tak akan dapat hasil pendapatan kerana waktu mereka keluar berperang itu adalah waktu musim menuai hasil tanaman kebun kurma. Okay? Jadi mereka tak dapatlah tuai hasil kebun kurma tu, maka pendapatan selepas perang tu tidak ada. 5 kesusahan ini dihadapi oleh para sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kenapa Nabi buat keputusan untuk keluar daripada kota Madinah walaupun Nabi tahu kemampuan tentera Islam tak sama dengan tentera Rom? Sebab paling penting bagi Nabi, Nabi tak nak tentera Rom ini menyerang dalam kota Madinah. Memberi ancaman kepada orang-orang Madinah yang lain. Jadi biarlah baginda Nabi SAW berperang dengan mereka di luar wilayah Madinah. Sebab paling penting sekali adalah keselamatan orang awam lah. Itu yang Nabi SAW punya misi ketika itu. Dan yang keduanya, Nabi SAW tak nak adanya serangan hendap daripada kaum munafik. Sebab masa tu munafik dah mula tunjukkan belang mereka di kota Madinah. Jadi kalau buat peperangan di dalam kota Madinah, takut ada orang-orang munafik ni dia akan menyorok dalam rumah mereka. Dan bila dia nampak orang Islam makin lemah, takut ada serangan daripada orang munafik. Itu antara sebab. Ketiga, sebab Nabi SAW tak nak jadikan peperangan-peperangan yang lepas adalah peperangan yang sia-sia. Ada perang Mu'tah, sahabat Nabi ramai yang wafat. Kemudian ada sahabat Nabi yang terbunuh, yang utusan Al-Haris tadi itu terbunuh. Jadi Nabi SAW nak mempertahankan maruah mereka, kedaulatan agama ni, maka Nabi SAW keluar berperang di dalam peperangan Tabuk. Okey, baik. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tentera Rom adalah seramai 40,000 tentera. Tentera Rom yang keluar adalah seramai 40,000 tentera. Manakala tentera Islam yang keluar adalah 30,000 tentera. Ini kita dah bincanglah pada kesempatan yang lalu. Kita dah bincang pada kesempatan yang lalu bilangan tentera-tentera yang menghadapi peperangan Tabuk. Baik. Dan kita dah bincang dah juga pada muka surat 229 tu, iaitu tentang infak dalam kalangan para sahabat. Macam-macam mereka infakkan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah rakamkan pengorbanan para sahabat ini di dalam surah At-Taubah. Kalau ibu-ibu tengok surah At-Taubah ayat 92, kita saya share. Kalau ibu-ibu tengok surah At-Taubah, terus pergi kepada ayat yang ke-92. Okey. Okey, kalau kita tengok di sini, Allah Subhanahu Wa Taala rakamkan. Kata Allah Taala, wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaihi tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan illa yajidu ma yunfiqun. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak jugalah berdosa orang-orang yang ketika mereka datang kepadamu memohon supaya engkau memberikan kenderaan kepada mereka. Siapa yang datang pohon ni? Iaitu tentera-tentera Tabuk. Diminta kepada para sahabat yang duduk kat Madinah ni, kalau nak beri infak, berilah sebab kami sangat-sangat memerlukan. Ini adalah peperangan yang paling jauh, peperangan yang paling susah. Jadi mereka minta bantuan-bantuan daripada kalangan orang Madinah. Dan kata Allah Ta'ala, orang-orang yang diminta itu, orang-orang Madinah yang susah-susah tu, Allah kata mereka tak berdosa. Kalau mereka kata apa? Tidak ada padaku kenderaan yang hendak ku berikan untuk membawa kamu. Aku dah tak ada harta dah nak serahkan kepada kamu. Dah habis dah harta aku.
Mereka kembali sedang mata mereka mengalirkan air mata yang bercucuran kerana sedih bahawa mereka tidak mempunyai sesuatu pun yang hendak mereka belanjakan untuk pergi berjihad pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kalangan sahabat Nabi sampai ada sahabat minta bantuan, dia dah tak ada harta dah. Dan waktu mereka pulang tu, mereka dalam keadaan menangis. Allah Ta'ala sebut menangis. Kenapa nak menangis? Sebab mereka tak dapat memberi lagi pengorbanan mereka di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kalau tak dapat infak happy kan? Sebab apa? Selamat duit saya. Kalau boleh kita nak tak nak berbelanja di jalan kebaikan ni, harta-harta yang kita ada. Tapi tidak pada kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menangis sebab tak dapat berinfak. Yang itulah yang menjadi kutukan dalam kalangan orang Quraisy. Orang-orang munafik. Orang munafik jadikan ini sebagai ejek-ejekan lah. Dia kata orang yang berinfak ni sebab nak menunjuk-nunjuk lah. Sebab nak berbangga-bangga dengan infak-infak mereka. Ini antaralah satu ujian yang Allah timpakan kepada para sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok kalangan orang Islam pada waktu persiapan nak berperang ni ada dua benda. Pertama, mereka betul-betul bersemangat nak keluar berjihad. Walaupun dia tahu ada risiko-risiko yang besar. Sebab itu Nabi berjaya himpunkan 30,000 tentera. Jadi kita boleh bayangkanlah. Mereka betul-betul bersemangat untuk keluar berjihad. Yang kedua, orang-orang miskin di Madinah semangat nak beri bantuan pada orang-orang yang keluar berjihad. Tapi mereka tak mahu. Tak ada harta mereka nak beri, dah habis harta dia. Dan mereka menangis. Kita boleh bayangkanlah, ini sebenarnya adalah tanda-tanda kemenangan yang Allah Ta'ala nak berikan. Yang ada kemampuan dari sudut ketenteraan, nak pergi perang. Yang ada kemampuan dari sudut harta, nak berikan harta. Masing-masing cuba mainkan peranan masing-masing. Okey. Dan kita juga dah bincang pada kesempatan yang lalu tentang nilai-nilai infak yang telah dilakukan daripada kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semisal macam Uthman bin Affan. Uthman bin Affan telah menginfakkan lebih kurang dalam 900 ekor unta dia. 900 ekor unta tu dia dah pergi infak dah. Kemudian Uthman bin Affan juga telah meletakkan setiap ekor unta itu dengan muatannya semuanya. Semuanya dah ada dengan muatan-muatan dia. Kemudian apa lagi? Dia telah berikan harta, cash dan sebagainya lah daripada Uthman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq, Umar Khattab, Abdul Rahman bin Auf dan yang lain-lain lah. Yang ini kita dah bincang tentang luar biasanya sedekah yang mereka berikan kepada tentera-tentera baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dalam tentera ni bilangan unta yang sangat banyak yang telah diserahkan sebagai kita kata kelengkapan kenderaan kepada tentera-tentera Tabuk, tapi masih lagi tak mampu mencukupi untuk tentera-tentera baginda Nabi SAW. Sebab apa? Satu unta yang pergi Tabuk tu bersamaan dengan 18 orang. Jadi satu unta ada 18 orang yang akan naik secara bergilir-gilir dalam perjalanan yang paling jauh lah yang pernah ditempuh oleh baginda Nabi SAW. Itu antara ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala timpakan kepada mereka. Okey. Baik, kita tengok lagi iaitu pada muka surat yang ke-230. Okey, kita tengok pada 230. Baik, sekejap. Okey, ceritanya Allah Ta'ala sebut, ceritanya kalau kita tengok di sini perjanjian damai di Tabuk. Selepas 15 hari dalam perjalanan yang sukar, akhirnya tentera muslimin tiba di Tabuk. Tentera muslimin tiba di Tabuk. Kesemuanya sudah bersiap sedia dan bersemangat untuk bertempur dengan musuh. Rasulullah SAW berjaya meniupkan semangat yang membara dalam diri para sahabat melalui khutbah baginda. Selepas beberapa malam, bayang-bayang tentera Rom dan sekutunya tetap tidak kunjung tiba.
sehinggalah baginda menerima berita pengunduran pasukan Rom kerana gerun terhadap tentera muslimin. Akhirnya Rasulullah SAW mengambil keputusan pulang ke Madinah. Ceritanya dekat sini, waktu Nabi SAW keluar daripada Madinah, cerita tu telah sampai ke Rom. Dan Rom ni pun dia dah bersiap sedia lah. Dia bawalah bilangan-bilangan tentera dia. Tetapi inilah Allah Subhanahu Wa Taala campur tangan lah. Iaitu tentera Rom ni waktu dia dengar tentera Islam keluar dan mula menghampiri tempat peperangan tu, Allah Ta'ala telah campakkan rasa gerun di dalam hati-hati orang-orang Rom ni. Dia rasa gerun kepada tentera-tentera baginda Nabi SAW. Dan akhirnya Heraklius telah buat satu arahan, perintah kepada tentera dia agar melakukan U-turn. Mereka patah balik dan pulang ke Syam. Sebab itu peperangan ni tak tercetus. Peperangan ni tak tercetus. Tapi mereka mula rasa kebimbangan dan ketakutan yang dia tak boleh jangka. Tiba-tiba je Allah Ta'ala lah yang memegang hati-hati mereka. Sebab itu kalau kita tengok bila dah persiapan, dah ready, semua dah bergerak ni, tiba-tiba tak jadi perang. Sebab ni disebut sendirilah di dalam riwayat-riwayat sejarah, orang-orang Rom mula rasa bimbang, ketakutan yang mereka pun tak tahu datang daripada mana. Dan akhirnya mereka pun patah balik. Dan Nabi SAW pun ambil keputusan untuk patah balik ke kota Madinah. Cumanya semasa Nabi duduk di Tabuk tu, sementara tunggu orang-orang Syam ni, orang-orang Rom ni datang nak berperang ni, Nabi SAW telah didatangi oleh seorang pemimpin daripada Ailah. Nama dia Yohanna bin Ru'bah untuk mengikat perjanjian damai dan membayar jizyah kepada Rasulullah. Ini diikuti oleh penduduk Jarbak dan Azruh yang turut membayar jizyah kepada baginda Nabi SAW. Nabi berjaya walaupun tak berlaku perang, tapi Nabi berjaya mengikat perjanjian damai. Kawasan yang berada di sekitar tu telah menjadi sekutu baginda Nabi SAW. Saya suka gunakan cerita ni kalau saya bercerita dan kita jadikan semangat untuk kita lah. Selagi mana kita berada di jalan Allah Ta'ala, walaupun kita rasa benda tu mustahil, saya rasa saya tak boleh buat, tapi selagi mana kita berada di jalan Allah, percayalah Allah Ta'ala akan datangkan bantuan yang kita tak boleh jangka. Banyak bantuan dan pertolongan daripada Allah, dan ini kita kena imani. Sebab itu Allah Ta'ala janjikan dalam surah At-Talaq, kata Allah, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Ta'ala akan berikan jalan keluar pada setiap kesulitan yang mereka hadapi. Dan Allah juga akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Kata kunci dekat situ adalah takwa. Siapa yang bertakwa, Allah berikan pertolongan. Buktinya salah satunya adalah melalui kisah ni. Baginda Nabi dengan serba kekurangannya, tenteranya dalam keadaan serba kekurangannya, bilangannya tak ramai, tapi kerana Allah Ta'ala, adanya takwa kepada Allah, maka Allah Ta'ala datangkan pertolongan. Allah Ta'ala datangkan pertolongan. Itu satu pengajaran lah yang kita kena yakini. Buat apa sahaja, kena buat kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya datangkan satu lagi contoh. Untuk ibu-ibu tengok. Setiap apa yang kita buat, kita kena ikat dengan satu perkara. Sekejap. Kita boleh buka pada surah Hud. Kita tengok kat sini ada surah Hud. Sekejap. Sekali lagi. Kalau kita surah Hud ni, Allah Subhanahu Wa Taala ada sebut cerita tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam. Kat sini. Tengok Allah Ta'ala ada sebut. Benda ni kita kena perhatikan. Allah Ta'ala kata apa? Wa qala, dan ketika itu berkatalah Nabi Lut, irkabu, waktu dia ni nak naik dia punya bahtera tu,
Bismillahi majreha wa mursaha. Nabi Nuh ni, minta maaf, Nabi Nuh ni dia membaca dengan nama Allah, majreha, kami berlayar, wa mursaha, dan kami berlabuh. Kita naik kereta ke, naik motor ke, apa saja kenderaan kita naik, kapal terbang sekalipun, bacalah doa ni, Bismillahi majreha wa mursaha. Inna rabbi la ghafur rahim. Allah ajar pada kita ni sebut perkataan Bismillah. Apa yang kita buat, baca Bismillah. Dan apa yang kita buat, niatkannya adalah kerana Allah Ta'ala. Kerana apa? Tengok siapa yang buat kerana Allah dengan ucapan Bismillah dan buat kerana Allah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjanjikan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjanjikan ada dua perkara. Iaitu di sini. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, qila ya Nuh, ihbit bisalamin minna wa barakatin alaika. Wahai Nuh, turunlah daripada bahtera. Allah kata tu ihbit. Wahai Nuh, turun daripada bahtera. Hujan dah berhenti dah, banjir dah habis dah. Bisalam. Allah Ta'ala kata berturunlah dengan sejahtera. Nampak Bila kita baca bismillah dalam setiap perbuatan kita, maka Allah Ta'ala jamin apa yang kita buat itu dan hasil apa yang kita buat itu Allah jamin dengan salam, sejahtera dan juga barakat dan juga keberkatan. Dua benda ni Allah jamin. Setiap perbuatan yang kita mulakan dengan bismillah, Allah jamin adanya salam, kesejahteraan dan adanya keberkatan. Okey, bayangkan Nabi Lut ni dia naik kapal dia, Nabi Nuh. Kapal daripada kayu je pun, kan? Tapi macam mana dia tempuh banjir besar tu dalam keadaan salam, dalam keadaan sejahtera. Dan turun daripada kapal pun dalam keadaan sejahtera. Ini semuanya dibantu oleh Allah Ta'ala. Kalaulah setiap perbuatan disebut bismillah, apatah lagi setiap perbuatan itu dibuatkan kerana Allah Ta'ala, percaya dan pegang ayat ni. Allah Ta'ala jamin salam. Semua yang kita buat lepas tu Allah jamin keselamatan. Bisalamin minna. Dijamin keselamatan daripada kami. Wa barakatin alaika, dan kami berkati kepada engkau. Wa ala umamin mimman ma'ak, dan juga umat-umat yang bersama-sama dengan engkau. Okey, baik. Dekat sini ada kalimah berkat. Apa maksud berkat? Kalau kata Buya Hamka, berkat dekat sini, bila kita buat kerja ni dengan bismillah, Allah beri berkat ni. Kalau misal dalam kisah Nabi Nuh ni, iaitu Allah berikan berkat dari sudut Allah berikan macam-macam tumbuhan yang tumbuh selepas tu. Tumbuh pokok kelapa, pokok buah-buahan, sayur-sayuran, bumi jadi subur. Itu namanya berkat. Okey. Sudahlah Allah selamatkan mereka ketika banjir, Allah selamatkan mereka turun daripada banjir. Sekarang ni Allah berikan keberkatan. Bumi yang tadi banjir tu jadi subur, jadi hijau, ada makanan, ada minuman, boleh hidup dan sebagainya lah. Dan yang kedua berkat dekat situ adalah Allah Ta'ala bukan sekadar berikan pokok-pokok, buah-buahan dan sebagainya, bahkan Allah berikan keberkatan dari sudut ilmu untuk mereka urus semua benda-benda tersebut. Macam mana nak diuruskan? Macam mana nak dapat makanan daripada pokok-pokok, semuanya Allah berikan. Ini namanya berkat. Okay? Jadi di sini pengajaran dekat kita, iaitu walaupun kita ni dalam bilangan yang sedikit ke, berada dalam kesusahan, kesulitan ke, apa yang kita buat, bacalah bismillah. Sebab ada jaminan keselamatan dan ada juga jaminan keberkatan. Ini benda yang sangat penting lah. Kalaulah Nabi Hud itu menghadapi banjir satu dunia yang besar-besaran pun Allah boleh selamatkan dan Allah berikan keberkatan, apatah lagi kita yang ujiannya hanya kecil sahaja. Apa ujian kita yang kita hadapi? Ada berlaku banjir besar ke? Ada nak diugut bunuh ke? Tidak ada kan? Jadi apa-apa ujian yang ditempuh pada kita ni, bacalah bismillah. Ringkas je, bismillah. Allah janji adanya keselamatan dan Allah jamin adanya keberkatan. Okey? Itu antaralah yang kita boleh dapat pengajaran dekat sini. Okey, baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan bila Nabi ni keluar kerana Allah, sahabat pun keluar kerana Allah, orang-orang miskin Madinah pun sanggup korban apa yang mereka ada, infak segalanya kerana Allah. Allah campakkan rasa gerun, rasa takut kepada orang-orang Syam yang berada di Tabuk.
Allah campakkan rasa takut. Akhirnya mereka pun patah balik. Dan Allah pula bukan sekadar beri kemenangan macam tu, tapi Allah Ta'ala lembutkan hati-hati orang tempatan dan akhirnya mereka mengikat perjanjian damai dengan baginda Nabi SAW. Okay, ini satu kelebihan lah Nabi SAW dah dapat. Okay, berikut. Kaum munafik berdolak dalik. Setibanya Nabi SAW dan tentera muslimin di Madinah, Rasulullah memasuki masjid dan mengerjakan salat 2 rakaat. Saat itu datanglah 80 orang munafik yang tidak menyertai peperangan kepada Rasulullah, memberikan bermacam-macam alasan dusta untuk mengelakkan daripada dihukum. Malah ada yang sanggup bersumpah untuk menguatkan alasannya. Ini biasa kan, sifat manusia ni biasalah. Okay? Masa kita susah dia tak nak tolong. Tapi waktu kita dah senang, masa itulah. Dan mereka datang ni dengan macam-macam alasan lah. Bagi tahu lah sebab saya punya kucing nak beranak lah, isteri saya sakit lah, anak saya tak pergi sekolah lah, saya tak ni lah, tu macam-macam alasan dia bagi. Semata-mata nak elak daripada dihukum oleh Nabi kerana tak keluar berperang. Nabi SAW menerima alasan mereka dan menyerahkan bulat-bulat apa yang tersembunyi di hati mereka kepada Allah. Dalam ramai-ramai ini ada 3 orang sahabat yang datang menyerah kepada baginda dan mengakui kesilapan mereka. Lalu mereka dihukum. Tengok Nabi SAW, kalau boleh, Nabi boleh je hukum. Tapi Nabi tak sebarang hukum. Nabi tak sebarang-sebarang. Sebab apa? Sebab apa yang ada di dalam hati ni tak boleh dibaca oleh manusia. Tapi kita kan beza. Kita ni kadang-kadang ada orang mungkinlah dia tak sekepala dengan kita kalau kita memimpin. Sebabkan dia tak sekepala dengan kita, tak sebulu dengan kita, kita buatlah tuduhan macam-macam ada. Dia ni macam tu lah, dia ni macam ni lah. Nabi SAW ada alasan kukuh sepatutnya untuk mengatakan orang munafik ni memang tak beriman pada Allah. Tapi Nabi tetap jaga, masa lagi tak nak menyebutkan mereka tu adalah munafik. Nabi tetap tak nak kata yang keuzuran itu adalah satu pendustaan. Nabi tak nak. Bahkan Nabi serahkan bulat-bulat kepada Allah Ta'ala. Kenapa Nabi buat macam ni? Sebab Nabi pemimpin. Sebab Nabi pemimpin. Sebab Nabi tidak ada bukti. Nabi tak ada bukti. Yang isi hati dia macam ni cakapnya. Alasan dia macam ni. Nabi tak ada bukti. Jadi Nabi serahkan semuanya itu kepada Allah Ta'ala. Melainkan pada orang yang mengakui kesalahan, barulah Nabi SAW akan jatuhkan hukuman. Jadi kalaulah kita sebagai pemimpin ataupun sesiapa sahaja, jangan tersalah melakukan pertimbangan. Jangan tersalah melakukan pertimbangan. Walaupun kita tahu dia salah, tapi kita kena ada bukti. Tunjukkan bukti yang dia salah. Supaya dia pun akui, saya dah tak boleh nak cakap apa lah, memang awak ada bukti, saya salah. Waktu tu surrender. Waktu tu lah kita ni. Tapi kalau kita tahu dia menipu tapi kita tak ada bukti, kita tetap tak boleh jatuhkan hukuman. Punyalah profesionalnya baginda Nabi SAW. Bukan sedikit 80 orang datang memberi kesan kenapa tak keluar berperang. Boleh rasa tak perasaan Nabi? Waktu kita susah ni, sepatutnya kamu kena ramaikan kami. Bukan tinggalkan kami, bahkan kutuk-kutuk kami, ejek-ejek pula kami ni. Sekarang ni bila kami dah menang, baru datang nak minta maaf lah itu dah ini. Kalau ikut hati kita, mulut kita ni nak cakap je. Tapi tidak pada Nabi SAW. Okey. Kemudian, ketiga-tiga orang yang mengaku salah tu, yang Nabi jatuhkan hukuman, iaitu Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi' dan juga Hilal bin Umayyah. Okey. Hukumannya ialah mereka dipulaukan oleh para sahabat yang lain menjelang Nabi perintahkan sahabat-sahabat ini dipulaukan. Mereka tak boleh digauli, dibiarkan selama 40 hari. Okey, selama 40 hari. Sebenarnya Nabi tak bagi tahu. Nabi biarkan mereka ni dipulaukan dalam tempoh yang tak diketahui. Sehinggalah menjelang hari ke-40, Nabi SAW melarang mereka mendekati isteri-isteri mereka. Mula-mula mereka ni dipulaukan oleh sahabat Nabi, hidup dalam macam keresumbang. Masuk hari ke-40, Nabi larang pula mereka, iaitu tak benarkan mereka menggauli isteri-isteri mereka. Tak boleh bergaul dengan isteri mereka. Ini sebagai hukuman lah. Kemudian selepas menjalani hukuman selama 50 hari, Nabi SAW mengatakan Allah menerima taubat mereka melalui penurunan ayat 118 daripada surah At-Taubah. Dari surah At-Taubah. Tapi ibu-ibu yang dirahmati Allah,
sebenarnya lagi berbaloi kita ni dibalas kesalahan kita di dunia. Sebagai contoh macam ni. Saya ni buat salah. Masa zaman muda dulu saya buat salah. Contoh kita kata, zaman muda saya buat salah. Saya takut sangat nak taubat. Saya takut sangat. Saya takut sangat nak pergi Mekah. Kenapa takut? Sebab saya takut Allah bayar cash. Semua dosa yang saya buat ni Allah mesti akan bayar. Kita akan rasa takut. Oh, saya takutlah kalau saya pergi Mekah nanti Allah bayar cash. Kalau saya bertaubat nanti Allah bayar cash. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala nak hukum semua kesalahan-kesalahan yang kita telah akui. Kita berasa kalau macam tu saya tak naklah bertaubat. Saya nak. Allah Ta'ala ajarkan kepada kita, waktu kita dalam keadaan macam tu, sepatutnya akuilah kesalahan kita. Kerana apa? Walaupun Allah akan turunkan satu ujian kepada kita kerana nak membersihkan dosa-dosa kita yang lalu, anggaplah dia adalah perkara yang lebih besar lagi. Kerana apa? Sebagai macam ni. Kalaulah kita ni diberi peluang, sama ada nak dihukum kita di dunia ataupun di hari akhirat, pilihlah dihukum di dunia daripada hari akhirat. Sebab hukuman dekat dunia ni adalah sementara. Sahabat-sahabat Nabi yang dihukum kesalahannya di dunia, maka tak ada kira dosa lagi. Dihapuskan dosa-dosanya. Di hari akhirat, mereka tidak akan dihukum dengan kesalahan mereka. Hukum dunia sementara, kecil. Hukum di akhirat adalah selama-lamanya. Kita nak pilih yang mana? Baik saya dihukum di dunia. Tempoh berapa hari? 50 hari kan? 50 hari. Jadi kalau hukuman di hari akhirat, saya tak tahu berapa hukum Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Naba. Hukum ni iaitu beratus-ratus tahun. Saya tak tahu berapa ratus tahun saya akan dihukum. Jadi tak berbaloi untuk kita rasa selesa dekat dunia, lalu kita susah di hari akhirat. Jadi kalau Allah Ta'ala nak hukum kita di dunia atas kesalahan kita yang lalu, sepatutnya kita rasa syukur. Sebab kesalahan saya itu Allah ampuni dengan hukuman-hukuman yang telah Allah tetapkan di dunia. Baik saya dihukum di dunia daripada dihukum di hari akhirat. Okay? Jadi sahabat-sahabat Nabi ni dia mengakuilah kesalahan dia. Boleh je dia nak lari, tapi tak, dia tahu biarlah saya dihukum di dunia supaya saya terlepas daripada hukuman di akhirat. Ada orang lebih suka terlepas hukuman dunia, tapi akhirnya dia susah untuk kehidupan di hari akhirat. Okay? Baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala pun turunkan surah At-Taubah ayat yang ke-118. Kalau ibu-ibu ada buku, ibu-ibu boleh tengoklah 118. Okey, terima kasih. Ada yang dah share dah. Ayat yang ke-118. Okey, iaitu kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa 'ala thalathati alladhi khulifu hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa daqat 'alaihim anfusuhum. Kata Allah Ta'ala, dan Allah telah menerima taubat mereka bertiga yang ditangguhkan penerimaan taubat mereka. Okay? Sehinggalah apabila bumi yang luas ini terasa sempit kepada mereka. Kenapa bumi ini jadi sempit? Sebab mereka dipulaukan. Semua orang tak layan mereka. Itu adalah satu perintah pada Nabi. Hukum mereka ni dengan dipulaukan. Kemudian, dan hati mereka pula menjadi sempit kerana nak menanggung duka cita. Kesedihan yang sangat-sangat mendalam. Kemudian serta mereka yakin wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaihi thumma taba alaihim liyatubu. Serta mereka yakin bahawa tidak ada tempat untuk mereka lari daripada kemurkaan Allah selain hanya bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah lah Tuhan yang memberi taubat dan Allah lah Tuhan yang maha mengasihani. Okay, ni satu benda yang Allah Ta'ala bagi tahu pada kita. Tak ada orang boleh lari daripada kemurkaan Allah, melainkan kita kena buat satu keputusan yang tepat, iaitu taubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan sampai kita tangguh-tangguhkan taubat, akhirnya kita susah di hari akhirat dengan diazab di akhirat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang itu Allah Ta'ala nak highlightkan lah. Jadi tiga orang sahabat Nabi yang buat satu keputusan ni, mengakui kesilapan mereka ni adalah satu perkara yang terpuji. Sebab dia tahu hukuman dunia bersifat sementara, bahkan lebih ringan daripada hukuman di hari akhirat. Jadi biarlah dihukum di dunia oleh Nabi daripada Allah hukum di hari akhirat. Okey, kemudian Madinah semakin kukuh. Sebelum tu ibu-ibu ada soalan ke? Sebelum tu ibu-ibu ada soalan ke?
Baik, Madinah semakin kukuh. Selepas peperangan Tabuk, penaklukan kerajaan Madinah mulai meliputi keseluruhan semenanjung Arab. Dah banyak dah sebab orang Arab yang duduk di bawah wilayah Rom mula rasa hormat kepada kerajaan Islam lah. Sebab pertembungan ni bukan sekali dah, tapi dah masuk pertembungan kali kedua. Pertembungan kali kedua. Nampak keberanian tentera-tentera Islam. Jadi orang-orang Arab yang duduk dekat Jazirah Arab ni mula memandang hormat kepada Nabi SAW. Daripada kita sokong orang luar, baik kita sokong orang tempatan. Macam itulah maksud dia. Okay. Baik, kemudian segala harapan dan angan-angan yang disandarkan kepada Rom sebelum ini akhirnya hancur sama sekali. Okay. Sebaliknya, ramai delegasi Arab mulai mengikat perjanjian damai dan menaung di bawah kepimpinan Nabi SAW. Secara tidak langsung, wilayah yang dikuasai oleh Rom ini sudah berakhir di bawah naungan mereka dan mula menjadi perbatasan wilayah kerajaan Islam yang baru. Ini secara tak langsung, keberanian baginda Nabi SAW tempuh benda-benda ni menyebabkan Nabi lebih mudah lepas tu. Lepas ni Nabi tak dakwah dah. Sebab apa? Sebab wilayah-wilayah Arab yang lain mula memandang hormat pada Nabi dan mereka dengan rela hatinya hantar delegasi ke Madinah dan mereka beriman kepada baginda Nabi SAW. Okay? Jadi kita boleh nampak ujian yang Allah timpakan kepada kita ni ada kalanya ujian berat. Tapi anggaplah ujian itu sebagai satu anak tangga. Kalau kita berjaya tempuh, kita akan naik satu lagi anak tangga. Kalau datang satu lagi ujian, kalau kita berjaya tempuh, kita naik satu lagi anak tangga. Anggaplah ujian itu adalah untuk mengangkat kedudukan kita. Jangan lari daripada ujian, tapi kena tempuh. Sebab lagi kita naik, tempuh ujian tu berjaya, kita naik satu lagi anak tangga, naik satu anak tangga. Akhirnya kita berada di kemuncak kejayaan. Okay? Cuba bayangkan kalau Nabi lari daripada peperangan Tabuk ni. Macam mana keadaan Nabi? Mungkin Nabi terpaksa teruskan lagi perjalanan dakwah. Sebab delegasi Arab tak percaya lagi pada Nabi, tak terbukti lagi keberkesanan dan kepimpinan baginda Nabi SAW. Tapi bila Nabi menghadapi Rom beberapa kali dengan keberanian, akhirnya membuka mata orang Arab supaya melihat Nabi lah pemimpin yang kita tunggu-tunggukan. Macam itulah cerita yang kita boleh ambil sebagai pengajaran. Okey, baik, berikutnya. Baik, on the way Nabi SAW pulang daripada peperangan Tabuk ini, Nabi SAW terlibat dengan wahyu Allah Ta'ala untuk merobohkan Masjid Ad-Dirar. Tengok muka surat 232. Tengok muka surat 232 iaitu pada bulan Sya'ban. Peristiwa perobohan Masjid Dirar. Tunggu sekejap . Okey. Baik. Sebelum tu ada soalan ke? Kak Azrina, Kak Mira. Kak Zin nak tanya. Sekejap, Ustaz. Cerita sikit pasal Al-Hij Al-Ula tu, Ustaz. Al-Hij dengan Al-Ula. Okey. Oh, tempat ni Nabi Saleh ke? Ya. Kenapa Rasulullah menundukkan kepalanya ketika pintas kat situ, Ustaz? Okey, baik. Oh, yang ni saya tak cerita dalam kitab lah. Okey. Masa Nabi SAW on the way ke Tabuk ni, salah satu tempat laluan baginda Nabi SAW ni adalah di kawasan Madain Saleh. Tempat Madain Saleh. Ataupun kita sebut sebagai Al-Ula. Al-Ula. Hari ini pun dipanggil Al-Ula ataupun Al-Hijr. Nabi SAW masa dia lalu tu, Nabi ni dia akan tundukkan kepalanya dan Nabi akan segerakan perjalanan baginda Nabi SAW. Nabi akan cepatkan perjalanan. Tundukkan kepala dan Nabi akan percepatkan perjalanan. Dekat sini kita boleh kata adanya satu ilmu iaitu fake pelancongan lah. Fake pelancongan. Iaitu baginda Nabi SAW
tak suka untuk kita pergi ke tempat yang pernah Allah timpakan azab. Tempat-tempat yang Allah pernah timpakan azab, jangan pergi situ untuk bersukaria lah. Bukan. Sebab tempat tu pernah menerima azab. Jadi kawasan tu adalah kawasan untuk sepatutnya kita mengambil iktibar dan juga pengajaran. Okay? Jadi kalau kita pergi ke lokasi-lokasi yang Allah timpakan azab tu sekadar untuk kita berhibur, tinggalkanlah. Dia adalah salah satu perkara yang dilarang di dalam agama. Sebab itu Nabi SAW tak berlama-lama dekat kawasan tersebut. Okay. Contohlah, saya bagi bayangan lah. Cuba kita bayangkan ada satu rumah keluarga kita waliyazubillah terbakar. Terbakar. Bukan kata mereka ni diazab, tapi Allah datangkan ujian, terbakar, rumah terbakar, habis semua. Kita pula datang lepas tu, pergi rumah tu saja je, saya datang nak santai-santai, saya datang nak pergi berkelah. Patut ke? Tak sepatutnya lah. Tak sepatutnya. Bukan diazab hanya kerana ujian tu. Sudah tentulah kita kata tak patut kalau saya tergamak untuk buat macam tu. Tak tergamak sepatutnya kita buat macam tu. Orang lain dalam keadaan kesedihan, dalam keadaan duka cita, kita datang berhappy-happy, tangkap gambar, selfie lah, wifi lah, macam-macam kita buat. Tak patutlah. Apatah lagi di tempat yang Allah timpakan azab. Sepatutnya tempat macam tu kita datang, tengok untuk ambil pengajaran. Sepatutnya kita jadikan itu sebagai pengajaran. Allah Ta'ala cerita tentang benda yang diazab ni. Inilah tempat dia. Sepatutnya pergi situ tambah lagi iman, tambah lagi amal saleh. Tapi tidak. Kita pergi tu adalah tempat kita berhibur, bersukaria. Ini adalah tempat-tempat yang dilarang. Jadi kalau pergi tempat yang diazab ni, kalau boleh bukan untuk kita berlama-lama. Saya nak tengok tempat ni, saya nak ni. Kalau pergi untuk kita bercerita, ambil pengajaran, kita tengok dengan mata live supaya rasa keinsafan, pergilah. Sebab itu boleh menambahkan iman. Tapi kalau untuk happy-happy, Nabi larang. Sebab itu Nabi SAW bukan sekadar tunduk je. Nabi tutup kepala dan Nabi mempercepatkan perjalanan. Okay? Nabi percepatkan perjalanan baginda Nabi SAW. Termasuklah pergi ke tempat-tempat yang tak bermanfaat dalam perjalanan kita. Pergi dekat mana? Iaitu kita misal pergi dekat contoh Candi Borobudur kan. Kadang orang kita ni dulu popular orang pergi Candi Borobudur ni. Kalau nak membina rumah terbakar boleh, tak ada masalah, tak ada masalah. Maksud saya ni saya bagi bandingan, saya bagi contoh tadi, contoh. Rumah orang yang pernah ditimpa musibah, tiba-tiba kita datang kita happy-happy, tak patutlah. Tapi kalau dari sudut cerita yang Nabi SAW ni, ini kawasan yang Allah timpakan azab. Tak patutlah di tempat yang ditimpakan azab tu, tempat tu kita berhappy-happy, bersukaria. Allah dah turunkan azab kan dekat situ. Jadi kita datang kita happy-happy pula. Sepatutnya tempat macam tu untuk kita ambil pengajaran. Tapi kalau rumah tadi tu, kalau dia terbakar, kita nak bawa orang balik, boleh, tak ada masalah. Silakanlah. Okay, silakan. Okay, saya cerita boleh lupa dah. Okay, contohlah kita pergi Candi Borobudur. Kenapa pergi Candi Borobudur ni? Saya tak tahu. Saya sekadar pergi nak tengok, nak berselfie, nak bagi tahu saya dah sampai. Tak payah, tinggalkanlah. Tak payah pergi, tinggalkan. Sebab benda-benda macam tu tak menambahkan iman kita dan tak menambah amal kita. Kenapa saya nak pergi ke piramid? Sebab saya nak tengok piramid je. Kalau pergi tu tak ada apa-apa cerita yang kita tahu, yang kita tak dapat apa manfaat, tinggalkan. Tapi kalau kita pergi kita tahu, inilah piramid yang dibina oleh Firaun ni. Kenapa Firaun bina? Sebab dia tahu dia ada kehidupan kedua selepas dia mati. Ada kehidupan kedua pula. Jadi dia nak duduk di tempat yang besar ni. Dia buat bangunan yang tinggi-tinggi ni sebab dia nak tunjukkan kebesaran dia. Kita tengok orang yang sombong dengan Allah Ta'ala ni pun Allah Ta'ala matikan. Kita pergi kat situ sebab kita nak ambil pengajaran. Silakan. Tapi kalau pergi sekadar nak berselfie, nak tubik bucur piramid, tak payahlah, berhentikanlah. Sudahlah. Tak payah. Benda-benda macam tu tinggalkan. Sebab tu dalam kita melancong ni, mengembara dunia ni, satu perintah awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qablihim. Allah kata, apakah kamu ni tidak berjalan mengembara di muka bumi Allah ni untuk melihat kesan-kesan umat terdahulu. Allah suruh kita berjalan atas muka bumi. Allah suruh kita travel, mengembara untuk belajar daripada umat-umat terdahulu. Ambil ibrah, ambil teladan.
Tapi kalau pergi untuk happy-happy saja, tinggalkan. Dia adalah perbuatan yang sia-sia. Habis masa, habis usia, habis harta, tak bermanfaat. Okay? Itulah yang Allah Ta'ala nak sampaikan. Okay? Melancong pun kena ada ilmu, betul lah. Melancong pun kena ada ilmu. Ustaz, Ya, silakan. ini kalau kita kan masa dulu saya jahil lah pergi Mesir semua. Kita tak tahu travel macam mana elok. Kita ikut je travel apa bayar yang apa tu. Tapi memang dia bawa pergi dekat Peramik, dekat kuil-kuil apa semua tu. Manil. Masuk tidur dan train apa. Train tu kan. Train tu. So macam Ustaz kita pergi tapi tengok ya Allah dapat kesan-kesan tempat Nabi Musa apa dia haiskan. Itu je lah. Tu tak apa Ustaz. Okey, baik. Terima kasih pada Bunda Zainab. Tak apalah, anggaplah dulu perjalanan ke Mesir tu, kita pergi-pergi ke tempat-tempat tu, walaupun masa tu kita pergi happy-happy lah kan. Pakai set mata hitam kan, dekat pada pasir, naik unta, happy-happy kan. Tak apalah, anggaplah ia jadi kenangan pada kita. Kalau orang cerita tentang Nabi Musa ke, cerita tentang Firaun ke, kita dah pernah sampai dah. Kita pun dah pernah tengok tamadun dia. Satu kuasa besar pada zaman tu pernah rakyat dia sembah dia, tapi akhirnya semuanya tinggal kenangan saja. Kita pun jadi pengajaran pada kita lah. Hebat mana pun kita, kaya mana pun kita, apa pun yang ada pada kita, last kali nanti hanya tinggal kenangan. Siapa kita? Oh, Ustaz Izzuddin, tu arwah dulu lah. Itu je, tak ada apa yang tinggal pun. Jadi tidak ada apa yang nak dibangga-banggakan. Tidak apa yang kita rasa seronok sangat, tak ada. Sebab Firaun yang kaya raya macam tu pun Allah Ta'ala matikan. Sekadar kita ambil pengajaran macam tu. Tak perlulah, benda dah lepas kan, benda dah lepas. Tapi kalau lepas ni, kalau kita nak mengembara, nak pergi Mesir, saya tak larang, pergilah. Nak pergi piramid, pergilah. Tapi kita letakkan matlamat. Saya pergi tu bukan untuk saya happy-happy. Sebab ini adalah kawasan yang Allah pernah turunkan azab. Jadi saya pergi ni untuk ambil pengajaran. Apa yang saya boleh belajar. Di Mesir juga ada satu tasik dipanggil sebagai tasik Qorun. Kata orang Mesir, ni tasik ni seluar-luar tasik Qorun ni, tasik dia macam laut ni besar, siap ada ombak lagi. Dia kata tasik itu adalah tempat harta-harta Qorun ni. Qorun tu dia ada harta dia banyak, Allah Ta'ala tenggelamkan harta-harta dia. Dan akhirnya digantikan jadi tasik. Seluar tasik tu dia kata, seluar itulah harta-harta Qorun. Jadi kalau pergi macam tu, kita ambil pengajaran. Dan Allah Ta'ala memang sebut tentang harta-harta Qorun ni. Qorun dan harta-harta mereka Allah Ta'ala tenggelamkan. Qorun dan harta-harta mereka tu Allah tenggelamkan. Allah timbuskan di dalam tanah. Separuh daripada harta dia semua Allah Ta'ala tenggelamkan. Itu memang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Jadi pergi ke tempat-tempat tu, jadikan sebagai pengajaran lah. Mesej saya sebenarnya bukan saya melarang pergi mengembara. Pergilah mengembara. Bahkan perintah kan kita sebut tadi. Allah Ta'ala perintah untuk kita keluar mengembara. Pergilah tengok kesan-kesan umat terdahulu. Jadikan sebagai teladan. Tetapi bila kita pergi tu, jangan kita happy-happy saja. Oh jalan happy kan. Jadikan pengembaraan kita tu adalah ibadah. Kita boleh belajar sesuatu, kita boleh bawa balik sesuatu untuk kita punya amal kita, iman kita dan sebagainya. Itulah mesej yang saya nak sampaikan sebenarnya. Okey. Contoh, Puan Fairuz kata apa? Macam sekarang ke Kelantan naik kereta api, ada lawatan ke Buddha besar tu macam mana Ustaz? Saya mudah je. Kalau kita pergi ke kuil-kuil ataupun rumah ibadah agama lain, hanya sekadar pergi tengok tanpa ada panduan, tak payah pergilah. Tak payah pergi. Tapi kalau kita pergi untuk kita saling berkenal-kenalan, kita tahu apa agama dia buat, apa agama kita buat. Dia cerita pasal agama dia, kita tahu supaya kita dapat hidup saling hormat menghormati. Dia pun tahu tentang agama kita buat, silakan, tak jadi masalah. Tapi sekadar tengok je, tak ada apa panduan, tinggalkan. Saya sendiri pernah pergi ke Zagreb, di Croatia, di ibu negara Croatia. Saya sampai di Zagreb, waktu tu malam tu ada sambutan Halloween. Saya pun tak tahu kenapa saya tengok orang pakai macam hantu-hantu dekat Zagreb ni. Lalu ada satu gereja dekat Zagreb ni, gereja yang paling terbesar, paling tinggi. Tidak ada bangunan dekat Zagreb tu yang lebih tinggi daripada gereja tu. Apa nama gereja, saya tak ingat lah.
Gereja tu besar lah. Kawan saya kata, nak pergi mana? Saya kata saya nak masuk gereja tu. Dia kata boleh ke masuk gereja? Saya kata boleh lah, takkan tak boleh kot kan. Saya masuk dalam gereja tu sendiri dan saya sendiri tengok apa yang mereka lakukan. Jadi salah ke kalau kita pergi tu dengan niat untuk kita tahu, untuk kita fahami apa yang mereka lakukan dan benda tu jadi penambah iman pada kita. Sebab apa? Kita tengok, oh ini sahaja kepercayaan mereka. Agama saya, kita boleh tengoklah agama kita lagi sempurna. Setiap apa yang kita buat ada asas. Kita akan rasa betul-betul nak berpegang pada agama. Bertambah lagi iman kita. Maka itu tak jadi masalah. Tapi kalau pergi sekadar tengok Buddha baring, tengok Buddha tegak, tapi apa tak ada. Oh, yang ni sebagai satu monumen saja. Tinggalkanlah. Tak payahlah. Itu tak perkara yang tidak bermanfaat. Baik pergi tengok laut. Ni lautan ni luas ni. Allah ciptakan banyak lautan ni. Ada 7 jenis lautan. Lautan ni berubah jadi baik pergi tengok tu. Tambah iman kita. Tengok langit, tambah iman kita. Itu lebih baik. Okay? Itu sajalah yang saya boleh kongsikanlah berkaitan tentang fake pelancongan. Dan banyak lagi lah. Setiap orang yang melancong ni ada dia punya panduan-panduan dia lah. Ada pengajar, ada syarat-syarat dia lah supaya kita pergi mengembara tu, berjalan tu mendatangkan pahala. Bukan perkara yang sia-sia. Okey, baik, kita pun dah pukul 10, pukul 11. Minta maaf banyak-banyak. Kita akan sambung nanti peristiwa lepas ni iaitu peristiwa perobohan Masjid Dirar. Kita akan berhenti dekat sini insya-Allah. Yep. Bila saya amati perjalanan Perang Tabuk ni, sedih saya pagi ni. Allah, macam mana? Tak, tersentuh sebab ramai sangat pemegang panji. Sebab apa Azaz? Lebih daripada seorang. Dia ada pemegang panji Aus. Ada sebab apa? Nak menaikkan semangat ke macam mana? Pemegang panji ni tujuan dia sebagai rally. Contohlah bila para sahabat Nabi SAW hilang arah, macam kita lah kalau pergi haji, pergi umrah, ramai orang, kita tak tahu kumpulan kita yang mana. Jadi orang yang pegang bendera ni adalah sebagai satu tanda. Kita ni kumpulan kat sana, jangan lari daripada position kita lah. Itu tujuan dia sebagai rally. Jadi setiap panji ni akan beri arahan. Sama ada dia sayap kanan ke, sayap kiri ke, pasukan Aus ke, Khazraj ke, Muhajirin ke. Jadi selagi mana mereka nampak panji tu, mereka tahu mereka berada di position yang benar. Yang kedua, mereka tahu mereka masih lagi belum kalah. Okay, semangat tu masih lagi naik lah sebab masih lagi kita berjuang. Masih lagi berjuang. Dia berbeza dengan orang yang kalau panji jatuh. Saya bagi contoh dalam mudah macam ni. Kalau orang bersukan, ni saya bagi satu contoh bersukan. Kakak saya, dia kalau tengok orang main bola, dia pun kata, kenapa orang suka sangat main bola? Kan lagi best kalau kita duduk dekat tempat reserve, tempat simpanan. Main bola tak, tapi gaji masuk. Saya kata, orang main bola ni dia bukan jiwa macam tu. Lagi dia nak main, lagi dia seronok. Lagi dia duduk di bangku simpanan, lagi dia tak seronok. Faham tak? Kalau ikut akal kita, tak payah main bola, duit gaji masuk. Duduk je 90 minit dekat tepi. Kan? Ikut logik macam tu. Tapi, saya nak bayangkan, kalau kita dah main bola tu pula, kita tengok selagi mana minit tu tak berakhir, 90 minit main bola tu, selagi tu kita naik semangat lagi. Nak cuba skor, nak cuba jaringkan gol, cuba nak menang. Semangat tu tak ada. Tapi bila kita tengok minit tu makin lama makin sikit, tinggal lagi seminit, tinggal lagi 2 minit, kita ni semangat kan jatuh. Jadi tujuan bendera yang diangkat di dalam peperangan tu macam tu juga. Mungkin kita duduk di luar peperangan, kita tak perasan, kita tak rasa pun orang angkat bendera ni satu benda penting. Tapi kalau kita duduk di dalam medan perang, kita akan tengok bendera tu, dia menjadi satu pemangkin semangat. Selagi mana kita tengok kumpulan kita bendera tegak lagi, berdiri lagi, kita tahu saya berada di pihak, di position yang betul. Dan pasukan kita masih lagi bertempur dengan sepenuh jiwa raga dia. Benda tu penting. Jadi kalau lagi banyak bendera, kita tahulah pasukan tu ada lagi, pasukan kita yang ni ada lagi, pasukan berkuda ada lagi. Jadi kita nampak pasukan-pasukan tu masih lagi kekal. Tapi kalau kita tengok bendera dah tak ada dah. Tinggal 1-2 bendera daripada jauh. Tengok tentera musuh lagi ramai. Macam orang main bola tadi, dia tengok dia dah kena skor 3-0. Tengok tinggal baki 2 minit. Apa perasaan dia? Putus asa lah, saya dah tak boleh lawan ni. Dia automatik. Jadi panji tu, itu dia ada peranan-peranan dia lah di dalam peperangan. Begitulah.
dia macam menguatkan peperangan pula. Dia motivate lah Ustaz. Ya Betul. Allah, jiwa betul lah. Sedih lah Ustaz macam mana. Sebabnya tak tahu lah bila sebab kita dah lalui banyak kisah tentang perang kan. Tapi ni di penghujung yang terakhir dengan Rasulullah. Semangat diorang tu. Dan saya tersentuh tengok nama Saidina Abu Bakar tu sebab saya tahu di usia tu dia dah semakin berumur kan. Tapi ya Allah tetap dipilih sebagai salah seorang yang memegang panji. InsyaAllah hebat tu. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Sabar Kak, nanti saya datang rumah menenangkan. Bolehlah sayu biasa ni. Aduh tak boleh. Sebab baca apa Rahim Al-Makhdum ni lagi lah ya Allah. Tak tahu lah. InsyaAllah. Ai. Ustaz, sikit sambung daripada kak saya tu kan, pasal Abu Bakar tadi kan. Ya Allah, saya pula tertarik pasal Nabi suruh para sahabat infak harta. Abu Bakar infak seluruh harta. Yang macam mencuit hati sikit lah. Umar ni kalau boleh dia nak kalahkan Abu Bakar kan Ustaz dalam infak ni. Tapi Umar infakkan separuh dari harta dia. Dia harap boleh kalahkan Abu Bakar sebab separuh daripada harta Umar tu memang boleh kalahkan harta Abu Bakar kan. Tapi dalam perang Tabuk ni Rasulullah macam tukar soalan pula. Apa yang kamu tinggalkan untuk keluarga? Selalu Rasulullah kata apa yang kamu infakkan? Sekali Abu Bakar kata dia tinggalkan ahli keluarga dengan kepada Allah dan Rasul. Umar kata kalah lagi sebab dia tinggalkan separuh harta dia untuk keluarga. Masya Allah. Ini betul-betul macam ya Allah. Dan Rasulullah bersabda lah, sahabat ni umpama bintang-bintang di langit. Kalau kita ikut satu, kita tak akan sesat sampai bila-bila. Masya Allah. Jadi kita tutuplah Ustaz. Baik, insyaAllah boleh. Allahu Akbar, Masya Allah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsira Ustaz di atas perang akhir Rasulullah ini. Masya Allah, memang rasa sedih jugalah. Selepas ini perang yang tidak diikuti oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita dapat ibrah daripada perang Tabuk ini dan perang-perang yang kita dah belajar sebelum ni, Masya Allah. Mudah-mudahan berberkas di hati kita, mudah-mudahan bertambah ilmu kita, bertambah kefahaman kita, bertambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW. Terima kasih kepada tim Gemenur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita. Ustaz sedikit ibahannya. Kuliah asal kita hari ini bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ilin Aminin bin Muhammad Saleh pada pukul 5.15 petang dengan kitab Misbahud Duja Safinah An-Najah. Dan kuliah maghrib kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Haji Ashraf bin Suwarin pada pukul 8.15 malam dengan kitab hadis-hadis sahih terbukti masa kini. Dan kuliah akhir kita bersama dengan Al-Fadilah Ustazah Misnah binti Miran kuliah Isyak pada pukul 9.15 malam dengan fiqh darah haid dan nifas dan istihadah. Jadi teruskanlah bersama-sama dengan Gemenur Iman dengan kuliah-kuliah yang telah disediakan. Dengan ini saya mewakili Gemenur Iman mohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kedelman itu daripada kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita sebagai menutup majlis. Mohon sekali lagi Al-Fadhil Ustaz untuk membacakan tasbih kafarah dan suratul As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr walhamdulillah. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.